Okay, Assalamualaikum. Hi guys. Kita jumpa balik dalam 7.2 parallel lines and perpendicular line. Okay, masa form 3 kita belajar gradient. Kan? Ke form 2? Tak ingat lah. So, sama ada form 2 atau form 3 kita belajar gradient. Dalam make mode pun kita jumpa lagi gradient. Formula gradient y2 minus y1 over x2 minus x1 kalau dalam bentuk coordinates atas Cartesian plane. Okey, dekat sini gradient untuk linear, graph linear tu graph straight line. Kalau macam ni, kita tahu gradient dia adalah positif. Kalau turun bawah, gradient dia adalah negatif. So, yang ni dengan yang ni, awak sepatutnya dah tahu. Ni maksudnya dia nak tunjuk je, dia show balik kan. Dia show yang gradient ni adalah positif. Dia ambil satu sudut. Sudut tu adalah antara 0 dengan 90. So, kalau tangent sudut tu, semuanya adalah lebih besar daripada 0. Maksudnya, lagi banyak lah, lagi positif. And then, kalau gradient turun ke bawah macam ni, dia buat di contoh sini kan. So, gradient dia akan jadi negatif. Tapi, macam mana kalau dengan yang ni? So, dekat sini, dia proof kan. Untuk L1, line ni, line satu ni, dia kan straight line macam tu. Dia parallel to x-axis kan. Jadi, sudut dia kosong. Bila tangent kosong, gradient dia kosong. So, kat sini nilai dia kosong. Lepas tu, kalau macam ni pula, dia parallel to y-axis. Dia contohlah, dia kan 90 degree. Dia pun ambil tangent 90 degree. Jawapan dia adalah not defined ataupun infinity. Jadi, cara awak nak ingat benda ni adalah, okay, kalau macam ni, kosong. Kalau macam ni, infinity. Okey. Kalau macam ni, positif. Kalau macam ni, negatif. Dia sebenarnya boleh jadi muka orang. Kan? Okey. Macam ni, positif. Macam ni, negatif. Macam ni, hidung. Mulut tak? Buat hidung dulu. Hidung. Mulut. Sama boleh ingat benda ni. So, kalau naik macam ni, positif. Kalau menurun, negatif. Kalau dia straight line dia macam ni, gradient dia adalah infinity. Kalau straight line ni, gradient dia adalah 0. So, ini je sebenarnya awak kena ingat. Lepas tu, dia tunjuklah. Kalau two straight line, ada dua straight line yang sama, yang parallel to each other, gradient dia adalah M1 equal to M2. Kita belajar dalam make mode. Cuma dalam MAC kita belajar lagi satu adalah bila dia perpendicular, gradient 1 times dengan gradient 2 adalah negatif 1. So, ni formula seterusnya lah yang awak akan belajar. Okey. Dia kata, example 5. Show whether the straight line 6x plus 9y equal to 7 and benda ni equal to 1 are parallel. Are parallel tu maksudnya bila dia kata parallel, gradient kena sama. So, cari gradient yang pertama ni dulu. Lepas tu cari gradient yang kedua. Gradient yang pertama, straight line adalah y equal to mx plus c. Jadi, singgalkan y tu. Kat sini ada 9y, jadikan dia y sama dengan. Okey, so tengok kat sini y sama dengan negatif 2 per 3x tambah 7 per 9. Jadi kita boleh nampak dia punya gradient is negatif 2 over 3. Okey, dah siap satu. Cari gradient equation 2. X over 3 plus y over 2 equal to 1. Dekat sini, cara lain nak cari gradient adalah negatif y-intercept bahagi dengan x-intercept. So, y-intercept yang mana? Ni 2. So, negatif kena letak 2 bahagi dengan 3. So, sama. Ni dia guna yang ni. Gradient untuk intercept. Kalau awak tak mau guna gradient untuk intercept, awak nak guna y equal to mx plus c, boleh je. So, y over 2 sama dengan 1 tolak x per 3. So, y sahaja. So, 2 bawa ke kanan, 2 tolak 2x per 3. So, sama. Kita dapat negatif 2 per 3. So, bila diorang ni have the same gradient, so they are parallel. Kadang-kadang dia akan tanya, justify your answer. Contoh,
Betul awak katalah sebabnya dia orang ada same gradient. Okay, B. Dia kata straight line ni such that K is a constant is parallel to the straight line. Dia kata parallel dengan yang ni. Jadi dia pun suruh cari K. Okay, kita tengok kat sini gradient dia adalah negatif K per 3. M1 gradient yang pertama kita adalah negatif K per 3. Gradient yang kedua kita pun tukar. 9 tolak 2x. So, y sama dengan 9 bagi 3 tolak 2x per 3. 3 tolak 2 per 3x. Jadi, kita tahu gradient kita adalah negatif 2 per 3. Kita pun by comparison lah. Kita pun compare M1 sama dengan M2. Negatif 2 over 3. Salah. M1 kita K je kan. Negatif K per 3 samakan dengan negatif 2 per 3. Jadi, tengok kat situ. By comparison, negatif ada. 3 pun ada. So, K sama dengan 2. Itu pasal parallel. Pasal perpendicular pula, determine whether straight line ni dengan ni are perpendicular. Formula M1, M2 equal to negative 1. Darab M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Cari gradient. So, Y 3x tambah 5. Kat sini pula. Okey. Sebab 12 bagi 3 dapat 4. Gradient yang pertama adalah 3. Gradient yang kedua, negatif 1 per 3. Betul ke dia perpendicular? Kita pun try. Darab lah. 3 darab negatif 1 per 3. Dapat negatif 1. Ya. Sebab ikut formula M1 times M2, negatif 1. So, dapat negatif 1. So, they are perpendicular to each other. Tak nak tulis yang ni pun tak apa. Tulis je. They are perpendicular to each other. Awak kan pandai bahasa Inggeris. Tulis je lah. B. The vertices. Bucu. Vertices tu bucu bagi triangle. Dia bagi koordinat ABC such that K is a constant. Find the value of K if ABC equal to 90 degree. ABC 90 degree. Maksudnya sekarang AB ialah perpendicular to CD. AB perpendicular to CD ataupun CD perpendicular to AB. Jadi gradient AB adalah M1, M2. So, M1, M2 should be negative 1. Jadi, kena cari gradient AB dulu. Lepas tu, darab dengan gradient BC, samakan dengan negatif 1. Dapatlah K. Yang ni, dia tolong lukiskan kat awak. Kalau certain question, dia tak lukis. Awak kena buat sendiri. So, kena tahulah ABC tu 90 degree, maksud dia apa? Perpendicular. Determine parallel ataupun perpendicular. Jadi kalau soalan macam ni, dia suruh buat parallel ke perpendicular. Jadi kena cari dua-dua gradient. Kalau gradient sama, maksudnya terus automatik dia adalah parallel. Kalau satu lain, satu lagi lain, cuba try darab dua tu. Jadi jawapan dia akan jadi perpendicular. Asalkan bila darab dapat negatif 1. Okey. Lepas tu follow Okey. Tengok question number 4 sama macam question example tadi. Example vertices tu. Dia kata vertices triangle ABC, A yang ni B, 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 C. Okay, find the value of constant A if AB is perpendicular to BC. Jadi kena cari gradient AB. Tapi sini dia dah bagi tahu dah ayat ni. Jadi kita boleh tahu dah lah dia perpendicular. So M1, M2, negative 1. Gradient yang pertama yang mana? Gradient AB. So MAB darab dengan MBC samakan dengan negatif 1. Nanti boleh cari tahu A. Yang penting awak kena tahu parallel, gradient kena sama. Nak cari gradient, tukar dulu Y equal to MX plus C.
Semua tu sebenarnya awak dah belajar tahu. Risau. Sebab semua benda tu dah belajar. Bukan belajar dalam MAT je, dalam MAT lagi, lower form lagi. Sepatutnya awak dah boleh ingat sebab awak dah banyak-banyak kali ulang benda tu. Benda yang baru je iaitu perpendicular, additional, dia tambah perpendicular. Tapi awak darab dua gradient tu dapat negatif 1. Awak nak belajar cara dia darab tu boleh, tapi saya tak tahu awak lah yang confuse nanti. Ni dekat sini. Dalam exam tak ada pun dia suruh derive balik. Macam mana dapat negatif 1? Tak ajar pun yang ni. Sebab bukan, awak sekarang bukannya belajar degree untuk pure maths macam saya belajar dulu. Tak, dia cuma tunjuk kod lah, ada yang confuse. Macam mana dapat negatif 1? So boleh belajar benda ni kat sini. Okay. Lepas tu dah masuk problem solving. Problem solving. Okay. Tengok dekat sini, self practice 7.5. In the diagram on the right, okay, kita ada Ferris wheel lah. 7.5. Nanti tengok dulu sekarang. Alright. Muka surat 190. Dekat buku teks awak 190. In the diagram on the right, radius AB. Radius is perpendicular to the tangent. Okay, ini kan radius. Tangent yang ni. Dia kata perpendicular, so dia 90 degree. Okay, the equation of the tangent. Okay, ini equation tangent adalah dia bagi 3x plus 2y equal to 48. Find the equation of radius AB of the Ferris wheel. Kita buka kat lain. Tu dia. Soalan tadi, contoh macam ni lah. Saya lukis gini ya. Okey. A dengan B. B berapa tadi? 8, 12. Equation 3x tambah 2y sama dengan 48. Okey, kita dah tahu straight line bagi tangent. Equation dia 3x tambah 2y sama dengan 48. So gradient dia berapa? Kita pun kira. Okey, so kita tahu gradient kat sini adalah negatif 3/2. Lepas tu, dia cakap lagi A dengan B ni perpendicular. Dia kan 90 degree. Perpendicular is M1, M2. Darab 2 tu dapat negatif 1. So, carilah gradient yang kedua. M2. So, M2 kita ialah negatif boleh mati. So, 2 bawa ke belakang jadi 2. Sini ada 3. So, M2 jadi 2/3. Tak? Okey. Sekarang dia kata equation. Dia nak equation ni. Equation AB. So, equation AB sama ada awak nak guna Y equal to MX plus C macam math mode. Ataupun awak boleh guna cara math. Kan awak belajar kan? Belajar masa bila? Ke masa tu saya tak ada? Ke dalam math mode pun ada? Saya pun lupa dah. Tak ingat dah. Yang Y minus dengan Y1. Lepas tu gradient X minus X1. Ada? Belum ada. Okey. Ni cara math. Boleh belaka lah. Nak guna Y equal to MX plus C pun boleh. Tapi awak kena cari C dulu. Nah, dalam math mode kan kita cari C dulu kan. Kalau tak pun guna yang ni terus. Y minus Y1. Okey. Dekat sini A dengan B. Koordinat A kita tak tahu. Tapi koordinat B kita tahu 8, 12. So, Y minus dengan 12 equal to gradient kita 2/3. X tolak dengan 8. 16/3. So, Y sama dengan 2/3. X tolak 16/3 tambah 12. Jadi, dekat belakang tu kita dapat 16/3 tambah 12. 20/3.
Okey, dekat sini sama ada awak nak buat macam ni pun betul. Tak pun awak darab semua dengan 3. Jadi dah dapat 3y sama dengan 2x tambah 20. Boleh semua, mana-mana. Okey, boleh. Soalan nombor 1. Betul kan? Dah belajar kan yang ni kan? Risau pula. Saya rasa macam ada. Tapi saya tak ingat. Kalau tak ada, ini adalah cara untuk cari equation yang baru. Maksudnya, tak semestinya y equal to mx plus c. Awak boleh guna cara ni. Y tolak dengan y1. Y1 dengan x1 tu adalah awak ada satu koordinat. Macam dekat soalan ni, koordinat kita adalah 8 dengan 12. Jadi, ini adalah x1, ini adalah y1. Gradient tu gradient dia lah. Gradient AB adalah 2/3. Kita tak boleh ambil gradient ni. Sebab ni adalah tangent. Soalan kita bukan nak yang ni. Soalan kita nak AB. Okey. Boleh Habis parallel line dengan perpendicular line. Nak try lagi satu. Soalan nombor 2. Boleh The diagram on the right shows the plan of a rectangular shaped hut drawn on a Cartesian plane. A pipe of the shortest length will be connected from the main pipe at P87 to the hut. Okay. Find the coordinate of point of connection of the pipe at the hut. Okay, kita baca. Kalau tak faham, tengok balik. A pipe of the shortest length will be connected from the main pipe at P. Find the coordinate of point of connection of the pipe at the hut. Ini kita tengok daripada sudut atas tau. Bila tengok daripada sudut atas, kita punya ni, hut ni. Lepas tu tiba-tiba ada pipe. Pipe yang shortest length connected dengan P. Okey. Titik tengah kan, the coordinate of point of connection. That should be done in order to bury the pipe. A trench ni longkang. Okay. Betul. Dia kan nak sambung dekat P. Bila nak sambung dekat P, jadi the coordinate of point connection. Dia nak connect dengan apa? Hut tu dengan pipe. Pipe kan duduk dekat 87. To the hut. Okay. Jadi, dia nak titik kan coordinate point. Hanya ni lah. Dia kan tersambung. Jadi, dia nak point dengan ni. A dengan B, titik tengah bagi ni lah. A dengan B. Susah juga nak faham ayat dia. Connected. Sebab dia katakan dia connected from the main pipe dekat P. Lepas tu pergi ke hut. Jadi dekat mana yang dia connect tu? So dia nak cari A dengan B. So dia punya median pula. Apa panggil tu? Midpoint. So midpoint of A dengan B. Kena careful lah ayat. Sebab ayat untuk problem solving adalah ayat yang untuk problem lah. 3 tambah 7 bagi 2. 8 tambah 2 bagi 2. Koordinat. Midpoint. 10 bagi 2, 5. 8, 2, 6. 8, 2. 10 bagi 2, 5. Okay. Lepas tu B, the length of trench. Trench tu longkang. That should be dug, yang perlu digali in order to bury the pipe to the hut. Jadi longkang yang kita bina adalah yang ni. Sebab kita nak letak pipe tu. Takkanlah pipe tu terkeluar macam tu kan. Jadi berapa panjang longkang tu. Ni longkang ni adalah koordinat tengah ni kita tahu 5. Jadi bila dia kata length, so dia adalah distance. Distance formula dia 8 tolak 5 kuasa 2. So 3 kuasa 2. Tambah dengan 7 tolak 5. Tak, 7 kan. 7 tolak 5 kuasa 2. 2 kuasa 2. Square root kan.
So 9 tambah dengan 4, 13. Square root 13 sama dengan 3.606. Careful lah. Takut tak faham ayat dia. A pipe of the shortest length will be connected. Yelah, ni paling dekat. Kalau buat kot ni, jauh. Sini pun jauh. Jadi paling dekat nak connect dengan height awak adalah sini. Sebab tu dia letak kat sini. Jadi bila situ, benarnya dia nak titik tengah bagi A dengan B. Wah, banyaknya soalan. Okay, kita revise sikit. Revise sikit. 7.1 pasal line segment. Okay. Kita ada point A, B. Tiba-tiba ada satu titik P. Okay. Ni contohlah. Ambil yang ni sikit. Takutkan nanti saya reka sangat kan. Salah pula. Kita ambil negatif 4, negatif 1, 2, 5. Okay. Contoh soalan dia kata ratio dia adalah 2 AP kepada PB. Ni dekat soalan separatif 7.2 nombor 1B. 2 AP adalah ratio dia to PB. Jadi kita tengok sini AP bahagi dengan PB. Sini kan 1 kan. Jadi 1/2. So AP adalah, saya salah lukis. AP adalah 1 sini. PB adalah 2. Jadi kita pun nak cara dia 2 darab dengan negatif 4 tambah dengan 1 darab 2 bahagi 1 tambah 2. Lepas tu lagi 1. Itu untuk cari X koordinat. Nak cari Y koordinat 2 darab negatif 1 tambah dengan 1 darab 5 bahagi dengan 2 tambah 1. Dapatlah X dengan Y koordinat dia. Negatif 1 tambah dengan 1 dengan 5. Lepas tu 1 tambah 2. Ni untuk X koordinat, Y koordinat. Nanti dapatlah jawapan dia. Itu untuk line segment. Lepas tu kita tahu parallel dengan perpendicular. Parallel adalah M1 equal to M2. Perpendicular M1, M2 negative 1. Cara dia kena tahu dulu gradient. Nak tahu gradient, tukar kepada Y equal to MX plus C. Okay. Satu lagi equation yang saya rasa awak saya rasa jumpa. Tapi tak apalah. Y tolak Y1. Gradient X tolak X1. Okey. Itu je untuk hari ni. Jadi awak boleh buat soalan apa tadi? Intensive practice 7.1, 7.2. Tak apa. Nanti saya bagi jawapan. Risau. Okay. So bye-bye for today.